Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Sejarah ringkas Syekh Abdul Qadir Jilani. Nama beliau dan keturunan sebelah ayah: Mahyuddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani bin Abu Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Jahid bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Daud bin Al-Imam Musa bin Al-Imam Abdullah bin Al-Imam Musa Al-Jaun bin Al-Imam Abdullah Al-Moh, lebih dikenali sebagai Al-Majel, bin Al-Imam Hasan Al-Mudni bin Al-Imam Al-Hasan Al-Bast bin Al-Imam Amirul Mukmin, Ali bin Abu Talib, karamallahu wajhah. Keturunan dari sebelah ibunya, nama ibunya Fatimah binti Al-Imam Abdullah bin Mahmud bin Kamaluddin Isa bin Jamaluddin bin Al-Imam Abdullah Al-Saumai, lebih dikenali Al-Zahid, bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Al-Imam Ali bin Abu Talib, saudara Al-Mustafa yang berkahwin dengan Fatimah As-Zahra Al-Batul. Beliau mendapat panggilan Al-Jalani daripada Jilan, sebuah wilayah merdeka dari negara Tabristan juga dikenali sebagai Kilan. Abdul Qadir dilahirkan di sini pada tahun 470 Hijriah dan beliau kembali ke rahmatullah pada 671 Hijriah pada malam Sabtu, 10 Rabiul pada umur 91 tahun. Beliau dimakamkan di serambi madrasahnya. Nasaruddin mengkebumikan beliau pada paginya sambil membacakan kasidah yang berbunyi, kesedihan, merujuk kepada kematian. Pada pagi ini merupakan kekalahan Jilani, di mana beliau merupakan sumber makrifah yang terkenal. Penampilan Abdul Qadir. Al-Imam Muwafiq Al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqaddisi berkata, Syekh Al-Islam Al-Syekh Mahyuddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani merupakan seorang yang kurus dan tinggi dan berupa baik dengan bulu keningnya bercantum. Suara beliau nyaring dan beliau berpengetahuan luas. Rumah yang dimana beliau dibesarkan dikenali sebagai rumah kemuliaan dan pengetahuan. Ini karena keturunan beliau dari ayah dan ibunya merupakan golongan yang berilmu dan berkedudukan. Penduduk setempat juga menggelarkan rumah tersebut rumah yang mulia. Tidak salah jika Abdul Qadir dibesarkan sejak kecil di situ dan menghafal Al-Quran sejak kecil, dan sehinggalah pada umur beliau 18 tahun, beliau mula merantau ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Pemergian beliau adalah untuk menambahkan ilmu beliau pada jalan Allah seperti yang difirmankan Allah dalam surah Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abdul Qadir mengikut jejak langkah keturunannya yang juga dikenali sebagai keluarga ilmuwan dan beriman demi mencapai cita-citanya menjadi seorang yang adil dan mulia di sisi Allah dan umat Islam. Allah berfirman, Surah At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, 1426, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Abdul Qadir merupakan seorang insane yang terpelihara oleh Allah. Ini dapat dibuktikan dari cerita masyarakat sekeliling. Semasa muda beliau bekerja sebagai petani. Pada suatu hari, semasa beliau sedang membajak tanah menggunakan seekor lembu, tiba-tiba lembu tersebut memalingkan mukanya ke arah beliau dan berkata, "Oh Abdul Qadir, Allah tidak menciptakan kamu untuk kerja ini." Dari sumber yang lain pula menyatakan, Abdul Qadir memanjat ke atas atap rumahnya dan melihat fenomena luar biasa, yaitu jemaah haji berkumpul di Arafah, dan jemaah lagi satu pula sedang mengelilingi Ka'bah. Kedua-dua kejadian itu membuatkan beliau berasa takut dan terkejut. Beliau memberitahu pada ibunya dan ibunya berkata, ini membuktikan bahwa Allah telah memilihmu untuk diberi pengetahuan. Selepas kejadian tersebut Abdul Qadir berhasrat untuk ke Baghdad dengan tujuan untuk mendalami lagi ilmu pengetahuan dengan para ulama di sana. Ini karena pada ketika itu Baghdad merupakan pusat ilmu dunia. Sebelum berangkat ke Baghdad, Abdul Qadir meminta kebenaran dari ibunya agar Allah sentiasa di sampingnya dalam usahanya. Ibunya menjaminkan beliau akan keselamatan dengan syarat beliau hendaklah sentiasa bercakap benar dan tidak sesekali menipu. Dan dalam perjalanan beliau ke Baghdad, sekumpulan perompak telah datang kepada beliau,
dan menanyakan kepada beliau, berapa uang yang Abdul Qadir ada. Abdul Qadir menjawab dengan jujur seperti mana yang telah dinasihatkan oleh ibunya. Beliau menyatakan jumlah uang yang ada di dalam poketnya. Akibat dari kejujurannya itu, perompak berkenaan berasa sedih dan bertaubat atas perbuatannya itu. Perompak itu bertanya pada Abdul Qadir, mengapa beliau berkata benar sedangkan beliau tahu akan dirompak. Lalu Abdul Qadir menceritakan halnya bersama ibunya yang beliau telah berjanji atas nama Allah pada ibunya yang beliau akan bercakap benar dan jujur. Perompak tersebut merasa heran dan takjub atas kejujuran Abdul Qadir menjaga janjinya dengan usianya yang semuda itu, manakala perompak itu memikirkan hal dirinya yang telah sekian lama hidup merompak dan bercanggah dengan Islam. Firman Allah Surah At-Taubah ayat 119, Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Abdul Qadir meneruskan perjalanannya dan sampai di Baghdad pada tahun 488 Hijriah dan memulakan pengajian beliau dengan ulama-ulama dan orang-orang saleh. Kesimpulannya Syekh Abdul Qadir Jilani dibesarkan dengan baik. Beliau merupakan seorang yang alim, jujur, ikhlas dan benar. Kesemua nilai-nilai ini menjadi simbol kepada tarekat Qadariyah yang terus-menerus berkembang hasil usaha dari pengesasnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani dan tarekat ini berdasarkan pengalaman pribadi beliau tentang Islam, iman, dan ihsan. Ini akan mengajar kita tentang ikhlas, wara, zuhud, takwa, penyerahan diri sendiri, ketabahan, kehambaan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari syaitan, menghayati kitab syariah, membersihkan hati daripada perkara yang memusnahkannya, membersihkan kata-kata, sentiasa membuat suruhan Allah atas sebab untuk mencari keredaannya, bersungguh-sungguh dalam menentang kehendak nafsu, dan mengamalkan perbuatan yang mulia. Kesemua cara ini disuruh oleh Abdul Qadir, di mana beliau adalah pendokong jalan tasawuf yang bermakna juga beliau merupakan seorang pengajar. Di dalam kitabnya, Abdul Qadir menggunakan perubahan dalam menyampaikan perbezaan hamba dan kehendak nafsu.